各位亲爱的弟兄姐妹们，大家早安！ Selamat pagi jemaat sekalian. 我们一同来翻开今天我们所要思想的一节圣经，是在约翰福音第19章第30节。 Mari kita membuka satu bagian Alkitab yang menjadi tema pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. 约翰福音第19章第30节，圣经的话这样告诉我们。 Firman Tuhan demikian memberitahukan kepada kita. 耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 我们再一次低头祷告。 Sekali lagi mari kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，我们把这段时间完全的恭敬交在你的手中。 Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 求你怜悯无用软弱的仆人，能够把你的话语传讲得清楚明白。 Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang sangat terbatas dan lemah ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan baik. 也恳求你圣灵在我们每一个人心中，这个时候动你自己奇妙的三功。 Kiranya juga Roh Kudus menggerakkan hati setiap yang hadir di tempat ini. 而让我们每一个人在你面前有一个渴慕等候你的心，在你面前谦卑来领受你的话。 Supaya jemaat sekalian boleh dengan hati yang sudah disiapkan, ditolong oleh Roh Kudus untuk menerima akan firman. 我们如此恭敬交托祷告，乃是奉靠我们主耶稣基督的圣名。 Demikian kami panjatkan doa ini demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 每一年大概在这个时候，全世界各地的教会都在纪念主耶稣基督在2000多年前来到这个世界上，为我们受苦受死在十字架上。 Setiap tahun sekitar bulan April ini, seluruh gereja-gereja di dunia ini bersama-sama memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia, ke bumi ini, dan dia mati di kayu salib. 这是我们所说的受苦节，主耶稣受苦节，这主耶稣的受难节。 Yang saat-saat ini kita seringkali mengatakan hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus itu adalah menjelang daripada Paskah ini. 在我们读四福音书马太、马可、路加福音、路加、约翰这四本福音书里面，都记载主耶稣受苦受难前后的过程。 Empat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua mencatat tentang hari-hari pra-Paskah ini. 在世界各地，除了罗马政府那个时候的十字架定死刑的那个刑具，是最残酷、最可怕、最厉害的一种的刑具来处死犯人。 Di dalam sepanjang sejarah tercatat bahwa hanya di dalam zamannya Romawi saat itu ada suatu suatu alat untuk menghukum mati orang yang paling kejam saat itu, yaitu salib. 这个十字架的死刑是最残酷、最可怕、最痛苦的一个死刑的办法。 Jadi hukuman mati yang disalibkan itu adalah merupakan satu hukuman mati yang paling sadis dan kejam. 在2000多年前，以前一个晚上，就是礼拜四的晚上， 2000 tahun yang lalu, pada satu malam Jumat, 主耶稣带着他的12个门徒来一同吃逾越节的晚餐。 dan Yesus Kristus membawa 12 muridnya untuk menikmati makan malam yang terakhir itu. 就是
最后的晚餐，因为从这个时候开始，主耶稣再没有跟门徒们吃晚餐了。 Dan makan malam itu disebutkan sebagai malam yang terakhir 在吃晚餐的时候，主耶稣预告12个门徒们说：“你们当中有一个人要出卖我。” Dan saat makan malam itu, Tuhan Yesus mengatakan, di antara kalian ada satu orang yang akan mengkhianati dan menjual aku. 那个时候，犹大就进前来问主说：“主啊，是我吗？” Dan saat itu ada seorang muridnya yang bernama Yudas menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, Rabi, apakah saya? 主耶稣那个时候回答他说：“你说的是。” Dan saat itu dijawab oleh Tuhan Yesus, apa yang kau yang katakan itulah yang terjadi. 当主耶稣跟门徒们吃完了晚餐以后，主耶稣就带到他的门徒们到客西马尼园去祷告。 Dan selesai makan malam itu, maka Tuhan Yesus membawa beberapa muridnya ke Getsemani untuk berdoa. 在那个时候，犹大就带着一般的兵丁，拿着刀枪，跟大祭司还有犹太人来近前捉拿耶稣。 Dan saat itu di Taman Getsemani, Yudas, sang murid Yesus itu membawa pasukan dari Romawi itu untuk menangkap Tuhan Yesus. 那么那个时候，圣经告诉我们说，犹大就用亲嘴跟主亲嘴的暗号来出卖耶稣。 Dan saat itu Yudas itu dengan cara memeluk dan pipinya daripada Tuhan Yesus untuk menjadi satu kode kepada pasukan-pasukan yang akan menangkapnya. 所以就在那个时候，罗马的那些兵丁跟大祭司们，把耶稣抓起来。 Dan saat itulah Tuhan Yesus telah ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi dan juga imam-imam pasukan dari imam-imam kepala. 那一天早晨的时候，主耶稣就被带到大祭司面前，在公会面前，在希律王面前，在比拉多面前受审判。 Dan setelah ditangkap, proses sampai dari dini hari sampai pagi hari terus menjalani, Tuhan Yesus itu menjalani proses pengadilan baik di hadapan imam kepala ataupun juga di hadapan Pilatus. 主耶稣一共受了6次的审判。 Dan persidangan itu prosesnya selama 6 kali. 虽然比拉多3次的声明说主耶稣他查不出耶稣犯什么罪， Walaupun Pilatus itu mengatakan setelah 3 kali sidang dia tidak menemukan ada pelanggaran atau kesalahan apapun pada diri Tuhan Yesus. 但是圣经告诉我们说，比拉多那个时候要讨犹太人的欢喜，就把耶稣处死刑，钉十字架。 Tetapi Alkitab mencatat karena Pilatus ingin mendapatkan hati daripada orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala itu, jadi dia memutuskan untuk menghukum mati daripada Tuhan Yesus. 在主耶稣还没有被钉十字架以前，罗马兵丁就开始戏弄他。 Sebelum menjalankan hukuman mati di salib itu, maka prajurit-prajurit Romawi itu mulailah mencemooh dan menyiksa. 众人用唾沫来吐他， Dengan ludahnya meludahi Tuhan Yesus. 兵丁用手打耶稣的脸， Dan prajurit-prajurit itu memukul mukanya daripada Yesus. 更可怕的，那个时候罗马兵丁用鞭子那个前面那个钩来都打耶稣。 Dan prajurit-prajurit Romawi itu memakai pecut yang ada paku di pecutnya itu untuk memukul badan daripada Tuhan 你们会 Yesus. 想象到那个时候主耶稣遍体鳞伤，流血满身。 Bisa dibayangkan bahwa sekujur tubuh daripada Yesus Kristus saat itu penuh dengan luka dan darah. 因为受到罗马兵丁的毒打，就是皮肤没有完整的一个皮肤在他身上。 Karena mendapatkan perlakuan pukulan daripada pecutnya itu, maka seluruh tubuhnya luka. 罗马那个时候，罗马兵丁还要用荆棘的冠冕戴在耶稣的头上，那个荆棘的刺在耶稣的头皮上，
那么流血流头，整个面上就流下来血。 Bahkan prajurit Romawi itu membuat mahkota berduri untuk dipakaikan di kepalanya Yesus Kristus sehingga kepalanya Yesus juga terluka dan berdarah. 主耶稣整个晚上一直到清晨的时候，受到这样的审判、虐待、毒打。 Sejak dari tengah malam sampai dini hari sampai pagi hari, maka Tuhan Yesus mengalami penyiksaan yang 一 demikian. 口食物、一点水都没有喝下去。 Tidak lagi makanan ataupun minuman yang masuk di 在 mulut. 这样非常软弱、非常痛苦的时候，还要主耶稣被十字架上各个他山上 Di 去。 dalam situasi yang begitu lemah tubuhnya, dia masih harus dipaksakan untuk memikul kayu salib untuk naik ke gunung Golgota. 圣经告诉我们说，主耶稣再也没有力量来背起他的十字架上各个他。 Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak cukup lagi tenaga untuk membawa kayu salib. 罗马兵经就勉强一个古利奈人西门帮耶稣背十字架到各个他山上去。 Maka ada seorang Sirine yang bernama Simon ya. 西门， Simon itu dia untuk membawakan salib. 圣经记载告诉我们说，主耶稣被钉十字架的是双手用很粗的钉子把耶稣的双手钉在横木上。 Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan dengan paku yang besar di kayu salib. 主耶稣的双脚跌起来，用很大的铁钉把它钉在那个柱子上，十字架的柱子上。 Demikian juga kakinya, maka dipantek dengan paku yang besar. 你想到主耶稣所受的痛苦是那么的厉害。 Kita bisa membayangkan begitu berat penderitaan yang dialami 主耶 oleh 稣那 Tuhan 个时候 Yesus. 所受的痛苦是那么的沉重，那么的可怜。 Begitu luar biasanya siksaan yang diderita. 铁钉钉在手上跟脚上，你想想看，他的痛苦是怎么样的痛？ Paku yang besar itu dipantekkan di tangannya dan di kakinya. Bisa terbayang sakitnya itu bagaimana. 兵丁还要把这个十字架竖起来，整个的身体就挂在十字架上，这个手就牵着他的身体来挂上去。 Dan setelah itu salibnya itu berdirikan dan seluruh tubuhnya bergantung hanya dengan kekuatan paku. 你不要说一个铁钉钉在你的身上是那么的痛，就是一根针钉在你的身体上，你觉得怎么样？非常痛，是吗？ Kita bisa bayangkan jangankan paku yang begitu besar, suntikan aja jarum yang kecil gitu kan kita udah sakit ya. 我曾经打很多人的针，用针打的时候，人会怕打针的，很痛是吗？觉得很痛，小孩子怕打针就跑到底下去逃走了。 Seringkali Dr. Alvin lagi menjalankan tugas sebagai dokternya, kalau mau jeksi pasien itu kadang-kadang ada yang takut sekali. Bahkan anak kecil bisa ngumpet ke kolong. 我们会想象到主耶稣那个时候的痛苦是那么的严重。 Kita bisa bayangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu adalah begitu luar biasa. 圣经告诉我们说，主耶稣那个时候被钉十字架的时间是在己初到申初。 己初就是上午9点钟，申初是下午3点钟才断气。 Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus itu mulai disalibkan pagi hari jam 9 dan berakhir pada sore hari jam 3. 主耶稣身体挂在十字架上6个小时的时间， Tubuhnya itu tergantung di kayu salib selama 6 jam. 是人没有办法，他的痛苦没有办法用人的思想去想象的。 Penderitaan yang dialaminya itu sulit untuk dibayangkan oleh manusia. 主耶稣被钉十字架前后6个小时的时间， 6 jam kurang lebih masa di kayu salibnya 从 itu. 早上9点钟到下午3点钟。 Dari pagi hari jam 9 sampai sore hari jam 3. 主耶稣在十字架上讲了7句话。 Ada 7 perkataan yang
dikeluarkan oleh Tuhan Yesus saat 这是 itu. 这就是我们所说的十架契言。 Itulah yang dikatakan perkataan 7 perkataan salib Tuhan Yesus. 大家都已经听到第一言、第二言、第三、第四到第五。 Kita semua sudah mendengar kata-kata atau 5 perkataan salib Tuhan Yesus. 我们今天继续讲到第6句，下个礼拜讲到第7句。 Hari ini akan disampaikan perkataan yang ke-6 dan minggu depan perkataan yang ke-7. 等一下，我要跟弟兄姐妹一同思想这第6句话。 Kita sama-sama merenungkan perkataan yang ke-6. 圣经又告诉我们说，从开始中午的时候，12点的时候到下午3点，忽然间遍地都黑暗了。 Alkitab mencatat sejak jam 12 siang sampai jam 3 sore itu seluruh muka bumi ini menjadi gelap. 所以我们看到主耶稣在十字架上的时候，他讲的头3句话是在天地还没有黑暗的时候讲的。 Maka kita bisa melihat bahwa ada 3 perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebelum bumi itu menjadi gelap. 当天地黑暗之后，主耶稣讲了4句话。 Dan setelah bumi itu menjadi gelap, maka ada 4 perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus. 我们也看到3句话是路加所写的， Yang 3 perkataan awal itu dicatat di Injil Lukas. 3句话是约翰写的， Dan ada 3 perkataan yang dicatat oleh Yohanes. 其中1句话是马太跟马可同时写的同样的1句话。 Dan ada 1 perkataan dicatat oleh Matius dan Markus. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian. 第1句话，主耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Perkataan pertama yang dicatat adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 这是路加所记载的话。 Ini dicatat di dalam Injil Lukas. 当主耶稣受死在十字架上的时候， Saat Tuhan Yesus disalibkan itu, 他看见底下钉他的那一些士兵，钉他的十字架的那些大祭司跟犹太人。 dia melihat orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya, baik itu imam-imam kepala, prajurit-prajurit Romawi ataupun yang lainnya. 主耶稣没有发生任何的仇恨在他的心中， Tuhan Yesus tidak menampilkan kemarahan apapun dan dendam apapun. 他没有求父神报复他们。 Dan dia tidak minta Allah Bapa untuk membalas semua kejahatan mereka. 主耶稣也在十字架上也没有求他们悔改。 Dan Tuhan Yesus juga tidak meminta mereka untuk apa yang mereka bertobat. 主耶稣只求父神赦免他们。 Tetapi Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa supaya ampunilah mereka. 我们还记得主耶稣在登山宝训的时候，在马太福音第5章14节告诉我们的话， Bahwa kita masih ingat ada perkataan Tuhan Yesus saat di khotbah di gunung. 主耶稣很明的告诉我们说：“你们要爱你们的仇敌，为逼迫你们的祷告。” Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." 主耶稣所说的话，给我们所做的事，给我们立下了美好的榜样。 Bahwa Tuhan Yesus memberikan satu teladan contoh yang luar biasa. 父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 第2句话说：“我实在的告诉你，今日你要同我一同在乐园里。” Perkataan yang kedua yaitu, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." 这也是路加所写的、所记载的第2句话。 Ini juga adalah yang dicatat oleh Injil Lukas. 圣经告诉我们说，那个跟耶稣同定十字架的2个强盗，右边的那个强盗的悔改，也你接受相信主耶稣基督。 Ini adalah satu perkataan yang disampaikan
Tuhan Yesus kepada sang penyamun yang sama-sama disalibkan di sebelah kanan karena dia bertobat mau percaya akan Tuhan Yesus. 所以给我们看见这位悔改、认罪、悔改、接受耶稣的强盗，他得救了。 Maka tercatatlah seorang penyamun yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus yang menyatakan bertobat dan dia 这 diselamatkan. 给我们看见一个我们所信仰的一个非常重要的真理：我们得救是靠着神的恩典，不是靠着我们的好行为。 Di sini terbaca sangat jelas sekali bahwa iman kita itu, iman kekristenan itu adalah diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan. 圣经告诉我们说：“你口里认耶稣为主，心里相信，就必得救。” Karena demikianlah kebenaran firman Tuhan, mulut percaya, hati yakin, maka engkau akan diselamatkan. 你今天悔改、认罪、相信、接受耶稣，你就得救了，不必靠你的好行为。 Hari ini engkau menyatakan diri bertobat dari segala kesalahan dosa kamu. Engkau dengan yakin, dengan iman, percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan karena perbuatanmu, maka engkau diselamatkan. 这就是我们看见今天右边的这个强盗所经历的。 Inilah yang dialami oleh seorang penyamun yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus. 第三句话，主耶稣说：“母亲，看你的孩子，看你的母亲。” Yang ketiga adalah ibu, inilah anakmu. 就被钉在十字架上的时候，那样的痛苦，他还关心照顾他亲生的母亲。 Saat dia menderita begitu luar biasanya, dia tetap memperhatikan ibu kandungnya yang melahirkan 他 dia. 不理到自己的痛苦，他反而觉得应该去关怀别人。 Di sini sekali lagi mengingatkan supaya kita semua juga memiliki suatu hati yang mau memperhatikan orang lain. 当主耶稣被钉十字架的时候，其他的门徒都逃走了，不晓得到什么地方去。只有他所爱的门徒约翰，跟他亲生的母亲、肉身的母亲玛利亚，跟他姐妹，还有2位的玛利亚，在十字架上看着耶稣。 Saat Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya itu semua sudah lari ya, menyelamatkan diri. Hanya ada Yohanes yang masih mendampingi dan juga dengan Maria, ibu Yesus dan juga dengan Maria yang lainnya. 主耶稣说：“母亲，看你的儿子，看你的母亲。” Maka Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." 这是约翰所记载的话， Dan ini tercatat di Injil 也 Yohanes. 是主耶稣第3句的话。 Inilah perkataan yang ketiga. 主耶稣尽了他做孩子孝亲的一个责任。 Dan Tuhan Yesus menjalankan kewajibannya dia sebagai seorang anak. 他爱他的亲生母亲，他关怀悲痛伤痛的母亲。 Dia memperhatikan dan menyayangi ibunya yang ibu kandungnya dia. 把他的母亲交给他所爱的门徒约翰，让他继续去照顾他的母亲。 Dan menyerahkan lanjutan daripada kehidupan dan perawatan ibunya itu kepada Yohanes, muridnya. 圣经告诉我们，当主耶稣讲了第3句话的时候，那个时候无正道生出，遍地都黑暗了。 Dan setelah itu bumi ini menjadi gelap gulita. 这是在路加所记载的话。 Dan ini dicatat di dalam Injil Lukas. 那个时候，圣经告诉我们说，日头都变黑了。 Saat itu dicatatkan bahwa matahari itu berubah menjadi hitam. 这个黑暗不是普通我们的黑暗， Gelap saat itu bukan gelap seperti yang biasa terjadi. 这也是不是日式的黑暗。 Dan juga bukan karena suatu samagaha. 这个时候是3个小时的黑暗。 Itu hanya berjalan 3 jam saja. 有人解释说，这个黑暗是表示整个的宇宙
看见神的儿子主耶稣基督那一种的受苦的情形，那一种的悲痛的情况，所以天地都黑暗了。 Penafsir mencatat bahwa ini adalah merupakan suatu kegelapan yang terjadi akibat melihat bahwa anak Allah yang menderita luar biasa. 所以天地都忍不住看着神的儿子主耶稣基督在十字架上那样的受苦。 Penderitaan yang luar biasa yang dialami di kayu salib. 这个黑暗也表示罪恶的可怕。 Dan gelap itu juga melambangkan suatu kedahsyatan daripada dosa. 在人类的历史上，最大的一件罪就是人把圣洁无罪的神的独生爱子耶稣基督钉十字架。 Dosa yang paling besar yang diperbuat oleh manusia di bumi ini yaitu menyalibkan anak Allah yang tidak berdosa itu di kayu salib. 这个黑暗也预表公义的神对罪恶的审判。 Kegelapan itu juga melambangkan suatu penghakiman untuk dunia ini. 我们还记得，当以色列百姓要出埃及的时候，那个法老禁止他们出埃及，所以上帝将10个灾难给法老。 Kita masih ingat waktu Bani Israel ini mau keluar dari tanah Mesir dan dilarang oleh Firaun saat itu, maka Tuhan memberikan tulah kepada Mesir. 10个灾难之中，有一个灾难是黑暗。 Di dalam 10 tulah itu ada salah satunya itu adalah gelap. 也是那个时候，神将这个黑暗3天3日的黑暗，在埃及的地上。 Ada 3 hari 3 malam saat itu ada kegelapan menutupi Mesir 来刑罚这个法老。 dan untuk menghukum Firaun. 主耶稣在十字架上的时候，有3个小时的黑暗。 Dan Tuhan Yesus waktu disalibkan ada 3 jam kegelapan itu terjadi. 这个黑暗有预表主耶稣被钉在十字架上，承担世人的罪的这个情况。 Dan itu juga melambangkan suatu di mana dosa umat manusia dipikul oleh anak Allah Yesus 主耶稣 Kristus. 在十字架上要承担全世界的人的罪。 Dia telah memikul dosa daripada seluruh umat manusia. 那么神对罪恶一定要有审判。 Bahwa dosa pelanggaran itu harus mendapatkan penghakiman. 因为神是公义圣洁的神， Karena Allah itu adalah adil dan kudus 他 adanya. 不能以有罪的当作无罪。 Dan dia tidak bisa menjadikan yang berdosa itu menjadi tidak. 所以这是代表神对罪恶公义的审判，在十字架上。 Dan Allah menyatakan penghakimannya itu di kayu salib sana. 那么主耶稣基督在十字架上黑暗之后讲了4句话。 Dan ada perkataan yang keempat disampaikan oleh Yesus Kristus. 第4句话就说：“以罗伊，以罗伊，拉巴撒马各达尼。” Eli Eli lama sabakatani. 各位亲爱的弟兄姐妹，马可记载是以利以利拉巴撒马各达尼， Di dalam Injil Matius dicatat bahwa 是马太记载的。 di Injil Matius Eli Eli lama sabakatani. 这个时候，我们看见主耶稣那样的呼喊，表明他肉身的痛苦比他还不如比他心灵的痛苦那么的严重。 Dengan teriakan yang amat keras daripada Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa sakit yang diderita oleh Tuhan Yesus secara tubuh itu tidak seberapa dibanding sakit yang ada dalam hatinya. 主耶稣这个时候的呼喊的意思是说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？” Karena teriakannya Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa Eli Eli Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. 这就是表明主耶稣心灵的那个极深极深的痛苦。 Ini menyatakan sakit yang dari hati yang terdalam pada diri Tuhan Yesus. 因为神公义的神看耶稣背负世人的罪，他要掩面不看耶稣。
Ini adalah satu gambaran bahwa Allah Bapa karena menghukum dosa umat manusia, dia menghindar untuk melihat kepada diri anaknya yang tunggal. 这位圣洁公义的神，因为耶稣所担负的罪，他是一个世界上最大的罪人，所以要跟主分离开。 Karena Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia ini, sehingga dia adalah orang yang penuh dengan dosa, sehingga mau tidak mau harus terpisah daripada Allah Bapa yang penuh dengan keadilan dan kekudusan. 哥林多后书第5章11节很清楚告诉我们说，神5章11节，哥林多后书5章11节，神使那无罪的，叫我们称为罪。 替我们真为罪。 Ya, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. 彼得前书第2章24节告诉我们， Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 memberitahukan, 他就是耶稣被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。 ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 所以这位公义圣洁的神看耶稣是一个罪人，所以要离开，跟神隔离。 Di sana tergambarkan bahwa Allah Bapa, dia dengan keadilan dan kekudusannya, dia harus terlepas sejenak daripada anaknya. 主耶稣是三位一体的第二位真神，他跟神完全没有一刻的分离。 Yang hakikatnya sebenarnya Tuhan Yesus sebagai Allah Putra itu tidak terlepas, melainkan adalah bersatu di dalam kesatuan Allah Tritunggal. 主耶稣在世的时候，曾经多次的说：“我跟父原为一，我是合而为一的，不能分开的。” Berkali-kali Tuhan Yesus waktu di dunia ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi satu dengan Bapa. 这个时候，主因为罪的缘故，担负世人的罪，要跟父神隔离。这是他心灵最痛苦的时候。 Dan saat ini adalah saat di mana dia harus terpaksa harus terpisah, sehingga menjadikan suatu kesakitan yang luar biasa dari hati yang terdalamnya. 接下来，主耶稣讲了第5句话：“我渴了。” Kemudian perkataan yang kelima, aku haus. 这是约翰所记载的第5句话。 Ini adalah perkataan kelima yang dicatat di dalam 我们看见主耶 Yohanes. 稣，他不但是三位一体的真神， Kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak saja menjadi bagian daripada Allah Tritunggal. 他乐意差着父所差遣的他来到这个卑微的世界上，成为人。 Dia yang mau menerima penugasan untuk datang ke dunia yang fana ini menjadi manusia. 这位神道成肉身来到这个世界上， Bahwa Allah anak ini dia mau menjadi firman, menjadi tubuh manusia datang ke dunia. 主耶稣成为一个完全无罪的人。 Dan dia menjadi seorang manusia yang sempurna. 所以我们看见在主耶稣身上有2种的性格，就是说神性，完全的神跟完全的人。 Sehingga kita melihat bahwa pada diri Yesus Kristus itu ada memiliki 2 sifat yang sempurna sebagai Allah dan sempurna sebagai manusia. 主耶稣要像跟我们人一样，要受很大很大的痛苦。 Dia seperti manusia yang mau menerima penderitaan yang luar biasa seperti manusia. 他也会像我们一样口渴。 Dan dia juga seperti manusia biasa merasa haus. 所以主耶稣说：“我渴了。” Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. 第6句话，主耶稣说：“成了。” Yang keenam adalah sudah selesai. 这是我们以下要一同思想的话。 Dan ini adalah perkataan yang kita akan renungkan. 这些是记在约翰所记载的话。 Ini adalah perkataan yang dicatat di dalam Injil Yohanes. 下个礼拜我们一同思想主耶稣所讲的7句话。 Yang kemudian minggu yang akan datang akan ada perkataan yang ketujuh. 父啊，我将我的灵魂交在你手里。
Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 这是路加所记载的话。 Itu yang dicatat di dalam Injil Lukas. 下个礼拜我们要听汉仲基长老跟我们一同分享这句话。 Yang akan dibawakan pada minggu yang akan datang oleh Penatua Henrikus. 主耶稣在世界上说了第6句话说，成了。 Setelah Tuhan Yesus menyatakan di kayu salib itu sudah selesai. 主耶稣没有说完了， Dia tidak mengatakan habislah. 主耶稣也没有说结束了， Dan tidak dikatakan selesailah. 主耶稣也没有说什么事都做完了。 Dan dia tidak mengatakan selesai sudah semua yang harus dikerjakan. 主耶稣在世界上也更没有说完蛋了，完蛋了，不得了了，完蛋了。 Dan dia tidak mengatakan lagi kata-kata yang lainnya. 主耶稣乃是说成了，这是一个胜利的宣告。 Tetapi Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai. Merupakan suatu proklamir kemenangan. 成了原文是一个字 tetelestai， Dan perkataan itu adalah di dalam kata aslinya adalah tetelesta. 中文是2个字成了， Dalam bahasa Mandarin yaitu 成了. 英文是3个字 it is finished。 Nah, di dalam bahasa Inggris ada terbagi 3 kata. 各位亲爱的弟兄姐妹，到底主耶稣说成了是什么呢？ Dan apakah sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai? 这个原文的 tetelestai 这个字，它的翻译有一个意思说付清了、还清了。 Dalam perkataan aslinya tetelestai itu ada arti sudah selesai, hutang sudah lunas, 呀，也有意思说应验了， atau sudah digenapi, 也可以说是成就了。 atau sudah berhasil. 还债的时候，我们都欠神罪的债。 Lunas apa? Lunas utang dosa kepada Tuhan. 主耶稣在世界上已经替我们还清了这个罪债。 Bahwa Tuhan Yesus di kayu salib telah melunasi semua utang dosa 主 umat manusia. 耶稣用什么来还清我们的罪债呢？ Dan dengan apa Tuhan Yesus membayar lunas? 圣经告诉我们说，在哥林多前书第6章20节说：“你们是重价买赎回来的。” Di dalam 1 Korintus pasal 6 memberitahukan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunas dibayar. 所以要在你们的身子上荣耀神。 Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 主是用重价，用他的生命，用他的宝血把我们买赎回来。 Tuhan Yesus itu dengan dirinya, dengan hidupnya untuk telah membeli dengan harga telah lunas dibayar. 就好像一个人欠别人的债，他没有办法还。 Seperti seseorang yang punya utang kepada orang lain, 那有一个人好人呢，好心替他还债，把他的全部的债都还清了。 ada seorang baik yang mau membayar, menalangi pembayarannya semua itu. 呀，他不再欠人家债了。 Sehingga dia tidak lagi utang kepada orang. 圣经也告诉我们说，这个成了的意思就应验了。主耶稣应验整个旧约里面所讲到有关主耶稣基督的预言。 Dan sudah selesai itu juga bisa diartikan bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. 有人算旧约里面有关主耶稣基督的预言有300多次。 Ada orang mencatatkan bahwa di dalam perjanjian lama ada 300 lebih yang tercatat tentang nubuatan ini. 你信不信？你不信的话，你自己去算好了。 Kalau tidak percaya ya harus cari hitung sendiri. 你们读圣经，你们自己算有没有300多次？ Ada 300 lebih katanya. 我想一定是对的，300多次。 Saya pikir pasti itu adalah ada dasarnya. 主耶稣应验了圣经所记载有关他的预言。 Dan Tuhan Yesus telah mengenapi semua nubuatan yang ada dalam Alkitab. 但是最恰当的一个解释，成了、完成了的意思，就是说，第一，主耶稣已经成就了神所托付给他的使命。 Tapi ada satu pengertian yang sangat cocok, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus telah menggenapi semua
penugasan yang diberikan oleh Allah Bapa. 主耶稣在这样说：“成了，我完成了神所托付给我的救赎，整个救赎计划。 Semua karya atau rencana penyelamatan itu yang dipercayakan oleh Allah Bapa sudah selesai. 主神差遣耶稣到世上来，他在路加福音告诉我们说，19章第10节那里说，人子来是要寻找拯救世上的人。 Injil Lukas pasal 19 ayat 10 memberitahukan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 这就是主耶稣来到这个世界上的目的。 Ini adalah tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dunia. 这个目的主已经在十字架上完成了。 Dan tujuan ini telah digenapi, diselesaikan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. 所以主耶稣在约翰福音第4章40节告诉我们说， Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 4 memberitahukan, 主耶稣说：“我的事物是遵行差我来这的旨意，做成他的功。” kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 约翰福音17章讲到主耶稣基督的祷告，主耶稣在那里说祷告说，17章第4节说：“父啊，我已经荣耀你，你所托付给我的事，我已经成就了。” Injil Yohanes pasal 17 ayat 4 mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 主耶稣说：“成了，我已经完成了神所托付给我的救赎计划。” Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, artinya karya keselamatannya sudah selesai. 第二，主耶稣成了，完成了救赎的大功。 Dan yang kedua yaitu karya keselamatan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan 罗 Yesus. 马书3章22节，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 人 Allah. 既然有罪，圣经告诉我们说，罪的工价就是死。 Bahwa upah dosa ialah maut. 这是罗马书6章23节很清楚讲的话。 Ya, dalam Roma pasal 6 ayat 23. 耶稣基督来到这个世界上，为我们死在十字架上。 Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati di kayu salib. 他承担我们每一个全世界的人的罪。 Dia menanggung semua dosa umat manusia. 主耶稣在十字架上的舍命舍身流血，不是人家促使他的，乃是他甘愿自己牺牲自己，是生命。 Bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menyucurkan darah bukan dalam paksaan orang, tetapi dia rela untuk menanggung semua ini. 不是人促使他， Bukan dipaksa orang, 乃是主甘心情愿舍去他的生命。 melainkan dia dengan rela melakukannya. 如果主耶稣不要死的话，他会差遣天使来保护他。 Kalau Tuhan Yesus dia tidak mau mati, maka dia bisa meminta utus dari sorga, Yesus- bala sorgawi datang. 主耶稣是全能的神，他有权柄来保护他自己，是吧？ Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, maka dia memiliki kekuasaan itu. 他实在之家是甘心乐意为我们罪人舍命的。 Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah karena sukarela. 所以主耶稣在约翰福音第10章18节很清楚的说： Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 18 mengatakan, 没有人夺我的命去，是我自己舍的。 tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. 我有权柄舍去，也有权柄取回来。 Menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. 这是父神所给我从父神所受的命令。 Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. 亲爱的弟兄姐妹， Jemaat sekalian, 我们看见十字架上显明神的爱。 kita melihat bahwa di kayu salib menyatakan kasih Allah.
上帝是如此的爱世人，甚至差遣他的独生爱子为我们死在十字架上。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, 叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. 唯有基督在我们还做罪人的时候，为我们实在之上，神的爱就再次向我们显明了。 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 这是罗马书5章第8节告诉我们的话。 Yang tercatat dalam surat Roma pasalnya yang ke-8. 神的爱是无条件的，是主动的爱。 Bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang begitu tidak ada persyaratan. 我们在这个时候要何等的感谢我们的神！ Betapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. 十字架不但显明神的爱，也显明神的公义。 Tidak saja menyatakan kasih Allah, tetapi juga menyatakan keadilan daripada Tuhan. 罪的工价就是死， Bahwa upah dosa itu adalah mati. 死后却有审判。 Maut, dan setelah maut itu ada penghakiman. 这是一个何等可怕的罪， Ini adalah dosa yang begitu menakutkan yang 何 harus 等 dipikul. 可怕的结局！ Dan akhirnya yang begitu menakutkan. 公义的神、圣洁的神，不能以有罪为无罪。 Dan Allah yang penuh dengan keadilan tidak bisa menjadikan engkau yang berdosa dianggap tidak berdosa. 只有主耶稣死在十字架上， Hanya karena Tuhan Yesus yang disalibkan. 他被挂在木头上，亲身担当我们的罪。 Dia yang digantung di kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. 他为我们的罪恶过犯受苦， Dia menderita karena dosa umat manusia. 他为我们的罪孽压伤。 Dia telah dilukai dan disengsarakan karena 这是 dosa umat 这是 manusia. 以赛亚书53节的第5节的话。 Dan dicatat dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. 因他受的鞭伤，我们的平安；因他受的鞭伤，我们的医治。 Tetapi dia tertikam oleh karena keberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 在十字架上，主耶稣满足了神公义审判的要求。 Dan Tuhan Yesus di kayu salib telah melunasi, menggenapi seluruh tuntutan daripada hukuman dosa. 这就是主耶稣为我们成就的救赎大功。 Inilah yang disebut karya keselamatan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan 所以， Yesus. 当我们看见在受难节期间，我们纪念神为我们受苦受难、受死在十字架上。 Karena itu kita menjelang atau pra-Paskah ini kita bisa melihat dan kita mengingat kembali akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. 我们要何等在神面前有一个感恩的心。 Kita sungguh harus memiliki satu hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. 我们低头祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 请向东长老带。 Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Menjelang kami masuk di pra-Paskah, Jumat Agung, dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, kami kembali mengingat akan perkataan Tuhan Yesus di salib sudah selesai. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami di dalam perjalanan kehidupan kami boleh selalu mengingat akan karya Tuhan yang luar biasa menyelamatkan kami sebagai umat manusia di dalam dunia ini untuk melepaskan diri daripada hukuman yang akan diterimanya karena dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa karena keselamatan Engkau telah sediakan untuk setiap orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan iman. Dan kami boleh melakukan segala perbuatan yang baik untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa untuk segala karya-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan
dan Roh Kudus memberi kekuatan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan kepada lebih banyak orang lagi supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa. Amin. Amin.